Duyufur Rahman, tapi masih percaya lagi syaitan memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Masih lagi duk minta dengan syaitan. Saya tak minta dengan syaitan. Itu dah pergi jumpa Tok Momo. Tok Momo pun minta dengan syaitan. Kan? Yang dibelanya. Jadi tak boleh. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku. Aku yang akan perkenankan. Tapi minta kepada yang lain siapa? Minta ke aku, ud'uni. Minta ke aku, kata Allah. Jadi kita minta apa-apa semua dengan Allah. Hajat kita semua dengan Allah. Jangan minta dengan syaitan. Allahu Akbar. Orang Melayu ni kada setengah tu masih lagi, tuan-tuan. Berat. Yang kedua, mendapat ganjaran yang besar, kelebihan haji. Pada ganjaran yang besar, Allah diampunkan dosa, tinggal seperti baby yang bersih, tak ada dosa. Selamat daripada kecelakaan seksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Itu kita takut, tuan-tuan. Kita takut kita dikira sebagai pengikut Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, kita semua minta lindung dengan Allah. Duit banyak pun tak guna kalau telah disenaraikan sebagai pengikut Yahudi atau Nasrani. Pasal tak mau pergi buat haji. Allah. Sebab itu kita nak sangat buat haji. Kan? Tapi walaupun ustaz dia bukan tak mau pasal pengikut Yahudi, tapi dia cuma tak mau pasal dia takut dia balik dia tak boleh buat dosa dah. Jadi sebab itu dia tak mau. Tak kira, tuan-tuan. Tak mau pi tu kira masih nak buat dosa. Yahudi Nasrani terimalah. Jadi jangan. Mendapat syafaat di dalam doa kampunan Rasulullah. Hak tu paling kita nak, tuan-tuan. Nak sangat semua orang bila mati nanti dia nak syafaat. Dia nak syafaat tak boleh kira, tuan. Tak tunggu lagi perbicaraan 40 tahun lagi tahan tak tahan. Maka minta kepada Tok Adam. Tok Adam kata aku tak boleh buat apa. Minta kepada Nabi tak boleh buat apa. Last sekali minta kepada Muhammad. Muhammad boleh bagi. Nabi Muhammad pernah ditanya, dia kata syafaati li ahlil kabair. Syafaat aku bagi juga pada orang buat dosa besar. Punya sayang dia pada umat dia. Hak dosa besar pun dia bagi. Kecuali dosa yang tak diampunkan syirik, dia tak boleh bagi. Tapi hak dosa besar pun dia bagi. Tapi nak bagi syafaat apa? Sampai pergi jumpa Nabi Muhammad pun tak mau. Pergi jumpa Mao Zedong. Minta lah syafaat dengan Mao Zedong. Allahu Akbar. Nabi Muhammad dengar kata isteri yang sah bagi Nabi Muhammad ada 11 orang gini-gini. Kuat sek Nabi Muhammad ni. Yang dia pergi jumpa Mao Zedong tu, dia punya pintu bilik dia tu, di pintu bilik dia, bini dia, gundik dia tu, kat 1000 orang. Seorang tu dia datangi setahun sekali pun tak ada yang tak sempat. Itulah setahun 365 hari, gundik dia 1000, habis dia dalam mana? Jadi sehari dia datangi 3 gundik dia. Hak Tuhan kata bagus. Hebat tak minyak apa? Hebat dah. Waktu syok sangat tu. Mao Zedong. Ilaha illallah. Teruk betul. Kan? Nabi Muhammad, manusia agung yang paling mulia, hang kata macam-macam. Kan? Baik. Dia tak faham. Bila dia tahu, dia kenal betul-betul Muhammad, baru dia reti. Jadi kita kena kenal Muhammad. Kena mengaji sirah Nabi Muhammad. Kena mengaji. Allah. Tapi saya tengok alhamdulillah saya mengajar sirah depa seronok. Mana kata depa nampak ni banyak tempat saya tengok depa memang seronok. Tapi tauhid ni depa kurang sikit. Pasal nak kena fikir. Kan. Itu payah tu, kan. Baik. Sebanyak orang yang bila jumpa aja puak-puak yang kata mana ada mengaji sifat 20 ni. Tak marah mana zaman Nabi mana ada kullu bid'atin dalalah kullu dalalah finnar. Mengaji sifat 20 masuk neraka. Yang bagus dia masuk syurga mana? Hak tak mengaji sifat 20 tu masuk syurga. Gitu rupanya mengaji sifat 20 tu pasal apa? Nak kenal Allah. Itu macam mana nak kenal Allah, cara macam mana? Baik itu ulama-ulama Abu Hasan Al-Asy'ari menyusun ilmu ini, itu kaedah untuk mengenal Allah.
Abu Mansur Al-Maturidi juga menyusun ni dengar gabungan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, bukan calon-calon orang. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Oh, tu nak tu. Antara jihad yang paling utama. Haji ni, hebat haji ni. Haji mabrur tiada balasan melainkan syurga. Itu kita nak. Kita nak hajjam mabrura. Kita nak tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Berlumba-lumba orang nak dapat haji mabrur. Baik. Manfaat lagi. Dunia, akhirat. Dua-dua lah. Duniawi. Pertemuan orang Islam seluruh dunia. Kita pergi jumpa satu dunia. Baru kita kenal tengok rupa orang Islam satu dunia macam mana. Macam-macam tuan-tuan. Jangan terkejut nanti jumpa orang perempuan. Mereka pakai semua, mereka tudung muka mereka pakai macam topeng tu sini tajam. Tajam tu. Macam paruh burung. Huish, terkejut kita tengok. Pakai cover. Hang belaga dengan dia. Kalau kita belaga dengan dia, berdarah muka kita. Pakai topeng, aku tengok. Ai, dahsyatnya. Macam tu dah. Jangan terkejut, tengok macam-macam. Jadi, semua orang Islam. Menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam. Tapi semua baik semua. Kan? Allahu Akbar. Kepentingan perniagaan dan ekonomi. Di sana banyaklah kita tengok berlaku perniagaan dan ekonomi. Allah banyak tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau bawa kain ihram, tak bawa pun tak apa. Tuan-tuan masuk mana dulu? Madinah. Tak payah bawa kain ihram, tak apa. Sampai turun Madinah. Duduk Madinah nak pergi Mekah sampai Bir Ali. Orang yang jual, berpuluh-puluh orang jual kain ihram. Beli ya, itu kain ihram nak pakai. Kalau nak ni. Baik itu setengah orang. Dia tak ada apa, dia buat beg kecil ya. Dia beli kain ihram, dia pakai pergi masuk Mekah, buat haji semua. Dia duduk bawah bangunan, duduk bawah ni ya. Habis haji, dia baling kain ihram. Tu dia. Habis kita nak balik, kita tengok kain ihram, dia tinggal di dataran. Allahu Akbar. Beribu. Kan? Pasal apa? Pasal mereka jenis tu. Mereka tak mau bawa dah. Payah. Kan mereka kata, penuh beg. Buang. Kita tak, kita bawa balik. Sayang, membazir. Tak apalah. Tapi jangan pula bawa balik. Nanti tak bungkus mayat nanti. Supaya, jangan itu. Jangan tiba-tiba pula jadi ajar sesat lagu tu pula dah. Kan? Okey. Ukhrawi apa? Mendapat haji mabrur. Kem latihan penumpuan kepada ibadat. Itu kem latihan membentuk kepribadian Muslim. Sanalah kita boleh bentuk walau kita nilai diri kita. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Satu yang orang banyak tak mau tu. Pasal latihan nak meninggalkan alam dunia. Pasal apa? Kita sayang dunia lebih daripada Allah Ta'ala. Lebih daripada sayang akhirat. Sepatutnya kita ambil juga dunia. Tetapi kita kena ambil juga akhirat. Seimbang. Tapi lebihnya mana? Kita tengoklah kita nak hidup lama di mana? Di sana. Di dunia ni sementara. Hak di sana tu kena bagi lebih ya. Persediaan ke sana tu kena bagi lebih ya. Kita kedudukan kan. Berapa orang mau lebih persediaan sana? Kan? Semayang pun tak boleh setiap waktu. Kalau nak pastikan persediaan di sana tu banyak, semayang kena jaga. Orang lelaki kena banyak pergi masjid. Yang berjemaah. Kan? Bukan Jumaat saja. Itu kedudukannya. Melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Mendapat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat. Allah puji hamba dia di depan malaikat. Bagi orang yang ni. Mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah. Tuan-tuan. Melihat Kaabah saja. Satu hari turun 120 rahmat. Tengok Kaabah saja dapat 20 rahmat. Allahu Akbar. Tawaf. Dapat 40 rahmat. Semayang depan Kaabah dapat 40 rahmat. Allah. Tengok Kaabah saja dapat pahala. Allahu Akbar. Itu yang kita nak sangat pir. Ya? Tapi kena faham. Bila tak faham, tak tahu. Tengok Kaabah apa ada Kaabah? Apa ada Kaabah? Batu ya. Jangan lagu tu. Hang mengaji ke tak? Hang faham ke tak? Sekejap saya tengah ceramah haji ni. Lagi saya call balik. Jangan nak panggil dah. Masuk, apply, nusuk. Sabar dulu. Sebab dia takut lambat apply nanti tarikh saya lari semua. Tak apa. Abang masuk dulu. Pengertian haji mabrur. Haji mabrur, haji istimewa dan balasannya ialah syurga.
Tuan-tuan, itu nak. Haji mardud, haji yang ditolak dan tidak diterima. Penat saja pi, buang duit dan sebagainya. Mardud, ditolak. Pasal apa ditolak? Pasal tidak ikut cara yang betul. Nak terima lagu mana? Orang wukuf di Arafah, hang tak pi wukuf di Arafah. Tak boleh? Tak dapat Orang buat haji kerana Allah, hang buat haji kerana nak title haji. Orang buat haji kerana Allah, hang buat haji pasal nak tunjuk pada jiran-jiran semua satu kampung. Tengok aku hajjah. Tak boleh. Tak apalah jiran nak tahu, semua nak tahu, tapi tak payah duk rasa nak tunjuk pada orang. Ingat hati, pasal kita nak buat lillahi ta'ala. Ikhlas. Yang duduk rasa nak tunjuk ke orang. Allahu akbar. Okey. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Allah mengingatkan, Nabi mengingatkan, haji mabrur itu balasan dia syurga. Itu yang kita kejar. Hajjam mabrura. Itu kita tak dapat. Baik, tingkatan ibadah haji. Pertama, haji mabrur yang paling tinggi dan istimewa. Diampunkan segala dosanya. Tengoklah. Mengekalkan ibadah hingga akhir hayat dan dijamin masuk syurga. Allah. Dapat haji mabrur, jagalah elok-elok. Macam ada tak kita tahu seorang tu dapat haji mabrur, tak dapat haji mabrur? Kata ulama. Nak tahu yang orang tu dapat haji mabrur, tak haji mabrur? Boleh tengok dia tak? Antaranya, lepas dia buat haji, dia balik tu, dia dapat tak mengekalkan ketaatan dia kepada Allah istiqamah. Maknanya, kalau pergi haji, balik, semayang pun ada masa semayang, ada masa tak semayang. Kalau ikut ulama, tak ada lah haji mabrur. Sebab haji mabrur ni dia ikhlas. Bila ikhlas dijaga sungguh. Lepas balik itu pun dia ingatlah dia mati bukan lama dah. Dia kena jaga betul-betul ibadah semua. Dia tunaikan semayang setiap waktu. Dia pastikan puasa dia memang puasa. Tapi kalau bulan puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Lepas tu minum arak lagi. Kata ulama, kita pandangan ulama ni tuan-tuan, kita kena faham. Bila kata ulama ni, mereka ini orang yang sangat tinggi ilmu, banyak ilmu, dan mereka ni juga bukan ulama-ulama yang kita kata sesat, yang gelong ni, tak. Tetapi orang yang tinggi ilmu, mereka ni juga adalah warak. Mereka ni ulama, mereka jaga semua, mereka taat. Ulama yang taat kepada Allah, kita tengok pandangan mereka. Lain macam tuan-tuan. Kita boleh kenal. Hebat-hebat. Macam Pak Sumit baru ni yang meninggal. Kata waliullah kan. Tuan-tuan tengok. Cakap-cakap dia sudahlah. Allahu Akbar. Kita gerun tengok cakap-cakap mereka. Cara mereka. Tok guru saya, Tuan Guru Harundin. Allahu Akbar. Lain cara mereka. Tapi Allah tunjuk kemuliaan mereka bila mereka mengakhiri kehidupan. Allahu Akbar. Lain macam. Kemudian haji makhsus. Haji yang sah dan diampunkan segala dosanya. Okey. Yang atas tadi lagi hebatlah. Mabrur tadi. Tinggi dan istimewa. Diampunkan dosa. Dia mengekalkan ibadah sehingga akhir hayat. Sampai akhir hayat. Dia mengekalkan ibadah. Kan? Sebab itu saya kata tadi, ulama kata, kalau pi haji balik, duk mengumpat orang lagi, duk dedah aurat lagi, pi haji lah balik. Mula-mula okey. Lepas setahun, duk menebah pakai seluar pendek. Haji, ayah. Mampoi haji. Boleh pakai seluar pendek tak tutup aurat. Orang duk lalu lalang tengok. Dengan perut boroi semua, pakai seluar pendek menebah. Haji, haji caca merbak. Apa kata kat saya? Ada caca merbak. Haji, maintain lah. Aurat tutup lah nak menebah. Ini pakai seluar pendek. Hajjah. Hajjah tudung tak pakai. Saya tak kata kat siapa-siapa no. Jangan duk tengok saya. Saya kata kat siapa. Ya, aku cakap ikut agama ya. Apa nak marah-marah lah. Ikut agama kan. Aku cakap tak ikut agama. Haji makhsus. Tak tahu dah. Haji makbul. Terima, dapat haji terima. Tapi martabat tak dapat mabrur. Dan akhir kali mardud. Ditolak. Itu kita takut. Kita tak mahu. Na'udzubillah. Baik. Panduan mendapat haji mabrur. Sebelum nak pergi haji, ikhlas kerana Allah. Okey. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji dan wang secukupnya dari sumber yang halal dan mengeluarkan zakat. Wang halal. Ilmu cukup. Hanya duduk mai kursus haji ni.
dengar betul-betul. Kan? Ikhlas. Terima betul-betul. Jangan mari ni tengok, dengar ceramah, ish, ustaz ni tak boleh pakai ni, nak ikut sangat agama. Kena betul-betul ya. Kan? Yang ketiga, melakukan rukun Islam dengan sempurna. Apa dia rukun Islam? Mengucap dah okey dah. Lagi apa? Sembahyang sempurna, zakat mesti sempurna. Lagi apa lagi? Puasa mesti sempurna. Semua rukun Islam. Yang kedua, semasa menunaikan haji, menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul. Buat betul-betul segala rukun dan wajib. Saya kita tengok apa wajib, apa rukun. Kena buat betul-betul. Yang kedua, bayar dam yang berkaitan dan tinggal larangan ihram. Kalau kena dam, jangan merungut. Bayar je dam. Dam tu, bagi saya lah pegangan saya tidak mengatakan dia denda. Tapi saya mengatakan tanda ketaatan kita kepada Allah. Buat haji tamatuk kena dam. Pasal apa pula kena dam? Jangan cerita banyak. Jangan cakap banyak boleh tak? Bayar je dam. Bila dia kata itu kena bayar dam, bayar dam. Tak ada heran berapa rate yang bayar dam tu. Nilai sekok kambing. Dengan segala nikmat yang Allah bagi kat kita, duit. Berlambak-lambak. Kumpul-kumpul. Kalau kira sikit, duit kata Allah bagi kita. 100,000 lah, ada puluh ribu. Takkan nak bayar dam banyak tu pun nak cakap banyak. Pasal apa? Pasal dia jenis kedekut. Nak buat pula RM1 pun mengetak tangan tu. Jadi, kena buang perangai kedekut tu, yang tak faham tu. Jangan cerita panjang. Bayar dam, bayar. Aku nak bayar dam. Mana ni aku dah plan dah ni. Nak beli kurma ni bagi kat. Tu cerita lain. Tak ada duit beli kurma, tak beli kurma, tak apa. Bayar dam selesai dapat haji mabrur. Tak balik kurma, tak apa. Dia orang pakat dah. Assalamualaikum, baru balik haji ke? Kami ni nak makan kurma. Minta maaf lah, aku tak balik kurma. Aku duit tak cukup. Tak ada masalah. Ni dah. Hak tu takut. Lagi dia kata apa pula. Tak ada kurma. Jadi dam tak payah bayar lah. Jangan. Kita buat betul-betul haji. Tak balik kurma tak apa. Kalau ada duit lebih, buat baliklah kurma. Jangan pula duit ada lebih banyak, tapi tak beli kurma. Ustaz kata tak payah buat balik kurma. Rugi ya pakat bagi orang makan. La ilaha. Bagi orang tu sedekah mulia. Baik. Tapi tak payahlah bawa balik kurma macam berat sangat ni. Sampai tarik-tarik beg, sampai nak naik kapal terbang, pecah beg. Berabum, pecah beg. Kita jadi kelang kabut. Sebab itu saya tak mahu ada dua orang dulu pesan saya pergi. Ustaz, tolong beli kami nak kurma ni sekilo. Kami nak ustaz pandai beli. Kami tak pandai beli. Elok Ustaz balik. Tengok, pecah beg tu. Punya beli sana, beli sini, pecah beg. Aku juga nanggung. Lain dia kata, tak ada aku mampu beli. Di Ipoh ni pada kedai kurma. Di Kuala Lumpur dia berlambat kedai kurma lah ni. Saya ajar mengada-ngada. Pesan ustaz. Nak berkat ustaz. Nak jawab berkat tak minyak apa. Dia kata, ustaz, tu macam mana ustaz cakap lagi tu. Dah sungguh. Macam mengada-ngada apa. Bukan tak boleh pergi di Ipoh tu ada kedai kurma. Semua ajwah ada. Nak jenis apa? Semua ada. Kurma untuk lelaki jantan ada. Semua ada. Nak beli apa? Ustaz juga ada suruh beli. Dia tak tahu ustaz urus orang macam-macam. Tarik-tarik beg pecah. Pening kepala aku. Jadi saya tu suruh pening kepala. Bagi tahu mereka. Apa lagi? Bayar dam. Tidak melakukan sifat mazmumah, keji, fusuk, jidal, rafat. Banyak tu. Maknanya tak suruh buat benda bukan-bukan pelik-pelik tu salah. Tu suruh buat perangai huduh-huduh. Tu suruh buat. Itu contoh dia. Yang ketiga, selepas menunaikan haji, menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar. Jangan lagi dah berazam nak buat dosa, tetapi berazam nak buat segala benda yang baik-baik. Yang kedua, membanyakkan amal soleh untuk meningkat ilman dan ketakwa. Banyak buat amal soleh. Sebab itu orang balik haji, orang pakai yang haji ni orang pakai kopiah ni, orang jaga pakai kopiah. Bukan pasal nak tunjuk. Ji, pasal nak kawal diri supaya bila pakai kopiah tak ada lah nak pergi tempat tak elok kan. Mau pakai kopiah masuk kedai nombor ekor. Ada? Teruk kan? Ada pula pakai kopiah duk buat pakai surat pendek. Pakai surat pendek pakai kopiah. Ada. Aku jumpa di Sarawak. Ambil mampus kata aku. Tapi bukan jauh. Dia naik basikal tepi rumah dia. Dia keliling. Naik basikal. Bayang tengok. Pakai tang kopiah ni tak mau buang. Tapi tang surat pakai surat pendek. Kayu basikal. Lalu jumpa, Ustaz. Aku nak tengok mampus. Aku nak tegur pun malu. Kan? Teruk kata aku. Kan? Tengok pun pelik. Pakai surat pendek, pakai kopiah. Alamak. Tak sudah buat ajar gitu. Baik tak pakai kopiah pun tak apa. Itu kedua. Tapi jaga pasal apa? Yang ni sebenarnya antaranya dapat kawal diri sama apa. Jaga. Dia nak buat merapu tu dia fikir balik. Ish, takkan kot. Gitu. Baik. Tapi sebenarnya pegang ni pakai ni sunat.
Pakai tutup kepala dia sunat. Jadi orang yang balik Mekah pakai ni, dia cuba jaga semua benda-benda sunat dia buat. Hak wajib dia mesti buat dah. Hak sunat pun dia buat. Pasal apa? Pasal dia nak supaya dia sentiasa dalam keadaan terkawal, dalam keadaan menunaikan perintah agama. Itu kedudukan dia. Baik. Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna. Dari segi akhlak, membentuk diri, keluarga dan masyarakat secara berterusan. Jadi dia akan terus improve diri dia. Sampai kadang-kadang orang tengok macam ustaz tu. Tengok kadang-kadang macam ustazah. Bukan ustazah pun. Dia bukan masalah ustazah-ustaz. Masalah bila orang tu mengamalkan agama, orang dah nampak lain macam, dia tu bagus ya. Dia tu bukan ustazah no. Nampak kan? Dia pun ingat, kalau ni, sebab sembang dengan dia, sembang Allah ya. Sembang dengan dia, dia kata tak boleh. Itu Allah tak, kita ni, itu perbuatan tu Allah tak suka. Hang macam ustazah pula lah. Bukan macam ustazah. Dia sudah faham agama, dia sudah mula mengamalkan agama. Jadi kita dengar bunyi cakap macam tu. Itulah. Tu nampak. Dia tu dah pergi haji dah semua. Dia dah lain dah, berubah dah. Alhamdulillah. Gitu. Ya, pula kita tu dah lain macam sejak balik haji ni. Bang tabiat kot, nak mati bah. Kau tu pula cerita dia. Jadi, lantaklah orang nak kata apa. Lantaklah korang. Okay. Doa mohon haji yang mabrur. Ni doa. Tengok semua. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. وَالزَّنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba ini dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan soleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan ya Allah. Minta Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Minta pada Allah. Ulang malam 3-4 kali baca, minta Allah. InsyaAllah Allah bagi haji mabrur. Minta Allah kata, udu'uni astajib lakum. Mintalah kat aku yang akan memperkenankan. Maka Allah sayang kita, Allah bagi. Syarat wajib haji dan umrah. Okey. Tengok syarat wajib. Tidak wajib. Pertama Islam. Mesti ya. Tak Islam tak wajib. Yang kedua baligh. Yang tak baligh tak wajib. Tapi kalau yang tak baligh, anak kita umur 3 tahun ataupun kecil sangat, anak kita umur 10 tahun, ikut kita pergi haji, sah tak ustaz? Sah. Tetapi kewajipan haji pada dia belum gugur. Kita ni yang dah baligh, pergi haji, kewajipan haji kali pertama tu wajib, gugur dah. Maknanya perintah Allah tu kita dah tunai. Tapi kalau budak yang belum baligh, dia pergi sah tak haji? Sah. Tapi kewajipan dia belum gugur. Bila esok dia baligh, dia masih lagi dituntut untuk pergi. Gitu. Kita bawa anak kecil yang tak baligh lagi, tak ada masalah. Bawa bagus. Dapat pahala. Tapi dia bila dia belum baligh, dia belum gugur kewajipan. Yang wajib ni yang dah baligh. Ada tak sini yang tak baligh? Angkat tangan. Takut balik pun dia tak tahu. Ustaz balik tu macam mana? Saya tak balik lagi ustaz. Tu dia. Letih aku. Tak kerti jawab tu. Aku mengajar pun aku tak kerti dah. Okey, yang ketiga berakal. Kalau dia tak berakal tak wajib. Dia gila. Jangan jalan, pergi kutip sampah, makan sampah kat tong sampah. Sekejap-sekejap, sambil-sambil jalan, menangis, bawa anak patung. Nyusu, mak lagi susu. Anak patung kerah ya pada. Lepas tu duduk lagi menangis. Pasal apa menangis? Dia pun tak tahu pasal apa dia menangis. Wayar putus tak wajib lah. Wajah putus, angkat buat petinya rumutan lah. Itu cerita. Tidak wajib ke atas hamba. Ini zaman dulu lah hamba. Zaman lah tak ada hamba. Tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Yang tak mampu tak wajib. Sebab itu, yang mampu wajib. Jadi tuan-tuan di sini, insya-Allah mampu. Kadang setengah orang tu dia duit tak banyak. Tapi anak dia bagi. Mampu lah.
Anak dia kerja tengok gaji seorang 20,000. Hak sudah sembang cerita anak saya tu 20,000, hak ni 25,000. Hak tu tak tahulah. Kadang-kadang sebulan 100,000. Hai. Wajib tak? Anak wajib bagi mak PJ. Jadi anak tu bagi himpun duit semua. Kongsi seorang 20,000. Bagilah mak pergi dengan package. Special sikit. Kan? Anak kaya-kaya. Ini anak kaya pun mak tak pergi haji. Berat. Berkemampuan istita'ah. Pertama ada tambang. Kedua ada bekalan nafkah. Ketiga ada kenderaan pergi balik. Keempat, terpilih dalam kuota haji. Tak terpilih tu belum dikatakan manis tata'ah. Jangan risau lah. Dia tu dah buat persiapan nak pergi haji. Tahun lepas tunggu-tunggu, tak panggil juga. Tahun ni buat persiapan. Dekat nak pergi haji, meninggal. Banyak kes tu tuan. Ada kes tu tiba-tiba isteri dia telefon isteri saya, kawan. Saya pun dengar tergemam juga saya. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah setiap hari senaman ni. Petang tu nak pergi senaman. Petang tu lepas minum petang, mereka akan pergi jogging untuk membuat persiapan sebab sa'i nanti jauh. Tiba-tiba petang tu dia buat air semua, suami dia duduk tu minum air. Lepas tu dia pergi buat apa urusan tu, dia tengok, bang kenapa ni bang? Jomlah kita nak pergi. Janji nak pergi jogging, abang dah tidur kat meja. Bukan tidur, abang udah padam. Telefon saya, ustaz, macam mana ustaz? Telefon isteri saya lu, tanya ustaz, nak macam mana? Mati tanam lah. Dia nak bawa pergi haji juga. Kalau kesiannya sudah pergi semua. Tapi dia ni dia pergi dah ni. Masa tu, dia tak dapat pergi. Dia tanya saya, saya kata tak boleh pergi. Bagi tahu tabung haji, tunda tahun depan. Pasal apa? Dalam iddah. Tak boleh pergi. Ayah saya, saya bawa, nak bawa ayah saya dah pergi haji dah. Tapi bila ni saya nak bawa semua. Saya bawa ayah saya, mak saya, isteri saya buat persiapan. Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. Ayah saya, lagi 2 bulan, lagi 3 bulan. Ayah saya masuk hospital, masuk keluar. Betul? Ayah saya meninggal. Panjang cerita dia, tapi meninggal. Bila meninggal, nak pergi haji lagi 2 bulan. Mereka panggil cucu. Mereka panggil buat pemeriksaan doktor. Lepas tu saya pun bawa, saya telefon tabung haji. Masa tu saya belum berceramah lagi. Macam mana cerita ni? Tapi saya tak boleh cakap lah siapa yang jawab tu. Tak apa Ustaz, cucu buat pemeriksaan. Boleh ke mak saya ni pergi haji? Oh boleh Ustaz, boleh Ustaz. Saya kata mereka ni biar betul sikit.